So, sekarang kita tengok pula bagaimana menentukan hubungan antara indeks pecahan dengan punca kuasa dan kuasa. Yang ni awak kena tengok betul-betul. Okey, kita akan tengok hubungan antara punca kuasa dengan kuasa. Okay, dia kata kat sini pada masa awak tingkatan 1 awak dah belajar tentang kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Betul tak? So senang. Kalau saya nak nilai X, diberi X kuasa 2 sama dengan 9. So kalau kita nak hilangkan kuasa 2, di sebelah kanan persamaan kita kena puncakan. Betul tak? So dia terus X sama dengan punca kuasa 2, 9. Teruslah dapat 3. Okay, sama juga kalau dia kuasa 3, awak nak hilangkan kuasa 3, terus punca kuasa 64, awak akan dapat 4. Faham. Belajar sebelum ni lah. Okey, tengok kat sini pula dia kata, tahukah anda nilai bagi X dan contoh A dan B boleh ditentukan dengan indeks yang dikuasakan dengan nilai salingan. Okay, apa maksud salingan? Contohlah macam ni dia bagi kat awak. Okey, X kuasa 2 sama dengan 9. Sekarang ni kita nak hapuskan kuasa 2 ni, betul tak? Betul. Okay, awak kena tahu bahawa 2, kalau 2 salingannya adalah 1/2. Betul. Maksudnya salingan tu benda ke kau? Salingan tu dia sebenarnya adalah pecahan yang kita matikan. Kita nak jadikan dia 1. Maksudnya 2 kalau dapat dengan 1/2 nilai dia 1. Okey. Kalau habis macam sebelah tu X kuasa 3 1/3 lah. Betul. Okey. Kalau dia X kuasa 10, salingan dia 1/10. Kalau bisa kata dia X kuasa 1/10, salingan dia 10 lah. Dia terbalik. Okey. Faham Okey, so bila dia kata X kuasa 2 sama dengan 9, so kita letak salingan dia akan jadi, saya buat kat sini lah. X kuasa 2 darab 1/2. Ataupun saya letak dia dalam kurungan. Saya letak salingan dia dalam kurungan, consider darab lah. Okey, bersamaan dengan, kalaulah sebelah kiri persamaan kita dah darabkan dengan indeks 1/2, kuasa 1/2. So kat sini pun kita kena darabkan dengan 1/2 juga. Boleh? Okey. Okey, so kita dah tengok kat sini untuk X ni dia dah boleh cancel. Dia hanya tinggal X sahaja. Sekarang ni kita nak tahu pula nilai 9 kuasa setengah ni apa. Kan? Awak tak boleh tekan kalkulator. Okey, so kita tengok. Okey, salingan bagi 1/2 tadi apa? 1/2. 2. Kan? Okey, kita tengok asas berapa kalau kita kuasakan 2 dapat 9. 3. 3. Maka kita pun buat 3 kuasa 2 darab 1/2. So ni dah boleh cancel. Jawapannya X sama dengan 3. Macam lagi menyusahkan je kau. Banyak kerja lah. Apa yang buat yang tadi punca je. Kalau dia kata kalau X kuasa 10 kan, buat je lah punca kuasa 10. Tak boleh. Weh. Okey, kalau lah misal kata punca kuasa contoh dia bagi X kuasa 6, X kuasa 6 sama dengan 729. Okey, macam mana saya nak dapat nilai X? Dia akan jadi X sama dengan 729 kuasa kuasa 6 1/6. 1/6. Tahu tak cuma dapat 1/6 sebab tadi 6 ni saya nak hapuskan, saya kena darab dengan 1/6. So kalau sini dah darab 1/6, sini pun kena darab dengan 1/6. So bila kat sini awak tekan pula kalkulator sebab salingan bagi 1/6 adalah 6, betul? Okey, awak kena try and error. Asas mana yang nak pakai? Kalau kita kuasakan dengan 6, kita akan dapat 729. Wow. Cuba tekan kalkulator. Paling senang. Saya tunjuk ni sebab nanti bila operasi bergabung, yang ni lah yang kau kena pakai. Sebab dia akan campur macam-macam asas. Awak kena pilih asas yang paling rendah supaya kita boleh settlekan dia. 3. Maka kita tahu bahawa 3 kuasa 6 darab 1/6 jawapannya adalah 3. Tak sempat nak mute.
Yang penting awak kena tahu konsep salingan ni dulu. Okay. Konsep salingan ni yang awak kena pegang sebab salingan ni lah yang menentukan asas berapa yang kita nak pakai supaya kita boleh pilih kepada asas yang paling rendah. Maksudnya kita nak nilai yang paling kecil. Cikgu, dekat kalkulator ada macam 10 punca kuasa 10 tak ada? Ada. Nak tekan apa? Punca kuasa X tu macam nak guna? Tekan nombor dulu Okey, contohlah kalau misalnya kata X kuasa 6 sama dengan 729, maksudnya dia punca kuasa 6, betul tak? Kan? Punca kuasa 6 kan? Okey, cara nak tekan kalkulator, awak tekan 6 dulu. Lepas tu pilih punca kuasa X, tekan 729. Kenapa? 6 ni adalah dia punya punca kuasa dulu. Lepas tu punca kuasa X. Faham. Masukkan nilai. Macam mana cikgu tadi mak saya call? Ya Allah. Kalau dia punca kuasa 6, awak tekan 6 dulu. 6. Lepas tu pilih punca kuasa X. Lepas tu masukkan X nilai yang punca awak nak. 729. 729. Senang lah. Sebaik senang. Kalau terus macam tu terus boleh. Okey, kalau terus buat macam Easy. ni. Kalau lah soalan terkata tentukan nilai tanpa menggunakan kalkulator. Dia tak nampak kita kan pakai kalkulator ke tak kan? Salah. Awak kena tunjukkan jalan kerja yang ni. Malas tu baca kerja. Awak kena ingat matematik punya Dah habit tadi. dia jalan kerja jawapan Saya akhir. selalu akan terkeras. Jawapan akhir walaupun betul tetap kosong. So tak boleh ada istilah malas buat jalan kerja. Jalan kerja menentukan jawapan awak. Okey. Okey. Seterusnya kita tahu bahawa kita ada dua kaedah dalam menentukan nilai X. Sama ada awak gunakan punca kuasa N. Dia juga nilainya adalah bersamaan dengan 1A/1 kuasa N. 1/N. Maksudnya kita akan tengok indeks yang melibatkan pecahan. Okey. So kalau kat sini awak dapati bahawa N ni duduknya adalah di bahagian bawah untuk pecahan awak. Maksudnya kalau bawah ni penyebut, penyebut merupakan punca kuasa. Misal katalah kalau kita nak tukar, saya ada contohlah 625. Punca kuasa 10. Contoh. So, dia punya indeks dia dalam bentuk pecahan dia akan jadi 625 1/10. 625 1/10. Okey, dah boleh tukar kan? Dah boleh tukar bentuk, betul? Benda yang sama sahaja. Okey, kita tengok pula yang ni. Yang ni contohnya, okey, kita pergi laju. Contoh dia akan jadi 36. 36 1/2. 1/2. Yang ni? Negatif 27 1/3. Negatif 27 1/3. Senang kan? Okey, kita tengok pula yang ni. Tukarkan setiap sebutan berikut kepada bentuk punca kuasa pula. Dia bagi dalam bentuk indeks pecahan. 125 punca kuasa 5. Okey. Bila 125 kuasa 1/5, maksudnya kita tengok yang bahagian bawah untuk punca kuasa dia kan. So, dia adalah punca kuasa 5. Okey, 125 punca kuasa 5. Yang ni 256 punca kuasa 8. Okey, seterusnya negatif 1000 punca kuasa 3. 3. Yang ni pun sama and punca kuasa 12. Okay, seterusnya sama juga hitung nilai setiap sebutan berikut. Okey, kalau macam ni biasanya dia kata tanpa menggunakan kalkulator. Okey, maksudnya awak kena tukar bentuk dulu. Dia akan jadi sama dengan negatif 32 kuasa negatif 2. 1/5. 1/5. Sekarang ni kita tahu salingan dia adalah 5, betul tak? Asas berapa yang kuasa 5 dapat negatif 32? Ni. Asas berapa nak pakai kalau kita kuasakan dengan 5 dapat negatif 32? 2. Awak kena main. Lah kalau awak tak ada idea. Itu terus.
Dua, cek dua. Dua ke negatif dua? Dua ke negatif dua? Negatif 2. Negatif Negatif dua. dua. Awak kena try error. Kalau ni kuasa 5, negatif lah. Negatif. Okay, so jawapannya adalah negatif 2. Payah tak pakai calculator. Mana kalkulator kau? Okay, so dia adalah Aku tak negatif boleh 2 pakai, payah kuasa 5. Memang kan itulah. Sebab dia nak awak faham hukum indeks tu. Sebab tu dia tak bagi awak pakai kalkulator. Okay, macam 729 kita dah bincang. Okay, 512 kuasa 1/3. Dah senang. Kita nak cari asas berapa yang kuasa dengan? 512. 3. 3 lah. Kuasa dengan 3. 512. Bang, bila soalan macam ni, kan, bila awak dah tukarkan dalam bentuk indeks pecahan, awak tengok salingan dia. Tengok salingan dia. Kalau sini 1/3, salingan. 3. Salingan dia mesti 3. Dengar dulu saya cakap. Kalau soalan dia bagi macam ni, okay, dia kata 512 1/3, dia nak hitung nilai. Maksudnya bila hitung nilai, jawapan akhir awak dah tak boleh ada indeks. Jawapan akhir mesti dalam bentuk nombor. Okay, so awak tengok kat sini, bila dia bagi 512 kuasa 1/3. So kita nak hapuskan 1/3 ni. Kita tak nak dia lagi dalam bentuk indeks. Sebab tu kita kena darab dengan salingan dia. Kalau 1/3, salingannya adalah 3. 3. Okay, so bila salingan dia 3, awak kena cari, kena pilih asas berapa yang bila kita 512. 512 tak boleh bahagi 3. 512 bahagi 3. Maksudnya No, apa tak boleh bahagi 3. Tak boleh bahagi 3, dia bukan bahagi. Dia Apa soalan kau, Syah? Sekejap. Apa soalan kau, Syah? awak tak boleh bahagi 3, dia bukan bahagi, dia adalah dalam bentuk kuasa. Tu macam mana dapat So, nak punca kuasa 512? Okay, no, macam ni. Kalau dah awak rasa, kalau lah kau rasa pening kan. Payah Okay. tak pakai calculator. Pergi ambil kalkulator kau gila. Kalau kuasa kau kena pakai kalkulator sebab nombor dia. Aku dah ada calculator, dah dapat. Tapi cikgu kata so jangan pakai calculator, itu masalah dia. Oh, okay. Lemah. Apa tu? Janganlah bisa kata Boleh awak pakai. tak boleh jalan juga. Boleh Dengan dia 3. Dengar. Wait. Dengar. Ni cara kita nak ni lah, nak bagi nampak okey. Kalau lah misalnya kata kau tak ada idea nak pakai asas berapa ni, malas nak teka-teka, betul tak? So, dah tahu salingan dia adalah 3, awak tekanlah punca kuasa 3, punca kuasa 3, 512. Dapat berapa? Itu saya dapat cikgu. Saya sekarang tak faham kan salingan dia 3. Saya dapat 8. Kan salingan dia 3. Lepas tu saya nak cross 512 tu. Saya nak cross 512. Kan 1/3. Betul. Okey, contoh macam ni. Okey. Awak Itu yang saya tak faham cikgu. kuasa 3 dapat 512 kan. Okey, let's say lah awak tekan dulu 2 kuasa 3. Kalkulator bagi bacaan 8. Maksudnya bukanlah 2. Try pula. 3 kuasa 3. Kalkulator bagi 27. Pun bukan. Try juga 4 kuasa 3. Dapat berapa? 729 lah. 729. 729? 4 kuasa 3? Kot. Bukan 64 je. Bukan 64 je. Okey, 64. Sampailah awak jumpa. Oh, tadi kau kata 8 8 kuasa 3 8 kuasa 3 Betul ke? 512? Salah. Betul lah, betul. Betul. Betul lah jawapan kau tadi. Betul lah. Saya ingat kau bahagi 3. Aku sorry. Yang saya tak faham. Maafkan saya ya. Tak, Syah. Tanpa guna calculator tu 512 nak dapat. Tak itu. Tanpa guna calculator. Tak, sekarang Syah, engkau cakap engkau bahagi 8. Tapi sebab kau dia tulis bahagi. Sebab ni tau. Sebab ni 512 1/3. Salingan dia 3. Macam mana nak potong 1/3 512 512 1/3 tu. Macam nak cross yang tu semua supaya dapat. Sebab tu lah kita cari berapa? 8 ni. Sebab tu kita cari 8. Sebab 3, 512.
darab dengan salingan dia 1/3 ni tadi. So jawapan dia 8. Sebab tu pentingnya kita tahu berapa yang kuasa 3 supaya kita boleh cancelkan dia punya salingan ni. Siapa baru masuk weh? Zombie kata. Guna juga cerita maksud dia. Wah. Akhir cerita sama je guna juga calculator. Bapak jahat. Yes. Dia boleh guna kalkulator tapi jalan kerja awak kena tunjuk. Dia tak boleh dia terus awak tulis 8. Senang. Yelah. Lah, Okey. Macam tu lah satu cerita. boleh lah. Pakai kalkulator tapi jalan kerja kena tunjuk. Kimi baru masuk Itulah. Okey, soalan D. Okey lagi daripada zombie tak masuk. Soalan D nak buat macam mana? Berapa? Pening tak. Kuasa berapa? Kuasa 5. Kuasa 5 kan? Okay. Berapa kuasa 5 dapat negatif 2/3? Sabar ya. 3. 3. Sama sikit. Negatif 3. So dia adalah negatif 3 kuasa 5 1/5. Terus sekat salingan Aju pun Razin. cancel. Terus Aku tekan 3 je terus. kadang-kadang nilai-nilai dia bagi ni nilai-nilai yang common tau, yang biasa yang awak boleh cuba try and error. Okay? Boleh? Terus dapat jawapan. Okay. Bang, yang seterusnya. Jeng jeng jeng. Wow. Apa ni? Ni Gempok lagi. sekarang ni kalaulah sebelum ni tadi kita tengok dua bentuk je. Kita tengok punca kuasa N untuk A adalah bersamaan dengan A kuasa 1/N. Sekarang ni kita tak nak 1/N. Kita nak atas ni pun ada nilai juga. Iaitu contoh A kuasa M/N. Maksudnya dia akan jadi contoh A kuasa 2/3. Dia dah tak ada 1/3 je. Dia nak 2/3 contoh. So, bila dia dalam bentuk yang begini, dia ada 4 bentuk yang sama. Maksudnya 4 bentuk yang mewakili nilai yang sama. Tengok betul-betul. Okey. Wow. So, awak kena tahu bahawa bila A kuasa M/N. So, M ni adalah refer kepada kuasa. N yang bawah adalah punca kuasa. Nah ni korek. Okey. So, maksudnya dia akan jadi contoh lah. Contoh kalau A kuasa 2/3, kita nak tukarkan kepada bentuk punca kuasa. Pun ada 2 bentuk juga yang kita boleh buat. Kuasa 3. Ni apa? A kuasa Punca kuasa 2, 3. punca kuasa 3 lah. Punca kuasa 3, A kuasa 2. Betul. A kuasa 2, punca kuasa 3. Tak tahu macam mana nak cakap. Okey, satu lagi bentuk. Kalau bentuk dia begini, maksudnya awak kena selesaikan dalam ni dulu, betul tak? Awak kena kuasakan dulu A, lepas tu baru puncakan 3. Atau satu lagi bentuk, dia boleh jadi awak Punca kuasa 3. kuasa 3 dulu A. Lepas tu semua tu kuasa M. Ya, baru ada 3. baru kuasa 2. 2 lah bang. 2. Sorry. Okey, nampak 2 bentuk dia? Nampak. Okey. Pandai. Okey, seterusnya kalau A kuasa 2/3 ni, kita nak tukar bentuk dalam indeks pecahan juga. Okey, kita nak bentukkan dalam kuasa juga. Dia akan jadi sama ada A kuasa 2 kuasa 1/3. Okey. Satu lagi bentuk dia, kita buat A kuasa 1/3 dulu, baru kuasa 2. Oh, terbalikkan ni. Bentuk dia terbalik, dia tukar tempat je. Tukar tempat Inilah bentuk. Senang sikit. Dia satu. Empat tu tak ada beza je kau. Yes, 4 ni akan memberikan nilai yang sama. Lain. 4 bentuk ni Banyak-banyak. Oh. nilai yang sama. Hebat kan? Untuk situasi yang berlainan lah.
Yes. Hebat dengan buat apa? Ya Allah. Okay, so tengok contoh Dia bagi 4 ni. cara in case lah. Yes, dia bagi 4 cara sebab nanti bila kita nak menyelesaikan operasi yang bergabung, kadang-kadang dia bagi bentuk soalan dalam punca kuasa. So, bila dalam bentuk punca kuasa, awak memang tak boleh settle kalau tak menggunakan kalkulator kan. So, dia nanti jawapan awak pun mungkin akan dapat perpuluhan lah, apalah dan sebagainya. So, langkah paling selamat adalah awak tukar kepada indeks pecahan. Sebab tu awak kena kenal bentuk-bentuk ni. Okay, mungkin sekarang awak tak nampak lagi dia punya kegunaan. Yes, nanti bila kita tengok soalan operasi bergabung baru awak tahu kegunaan dia. So kita tengok contoh yang pertama. A 64 kuasa 2/3. Kita nak dalam bentuk A kuasa M dikuasakan 1/N. So awak kena tahu bahawa M ni duduknya dekat atas, maka dia adalah kuasa. Sebab tu kita keluarkan 64 kuasa 2 kuasa 1/3. Sebab dia nak M dekat dalam. Okay, so bila kita settlekan kat sini nampak salingan dia adalah 1/3 kan. Tapi kat sini awak nampak dia adalah 64 kuasa 2. Maksudnya awak kena tekan kalkulator, dapatkan dulu 64 kuasa 2 ni, awak pun dapat 4096. So kita nak hapuskan 1/3, maksudnya awak kena pilih asas berapa yang kuasakan dengan 3 dapat 4096. So bila kita tekan kalkulator kita dapat 16. So jawapan dia 16 lah. Maksudnya kat sini awak kena settlekan kuasa 2 dia dulu. Baru kita tengok salingan dia. Senang gila ke? Kalaulah yang ni pula, bentuk yang kedua ni, A kuasa 1/M baru kita kuasakan. Okey, yang ni pula daripada 64, okey, kita keluarkan 1/3. Maksudnya 64 kuasa 1/3, lepas tu kuasakan dengan 2. So, kita buat dalam kurungan dulu. Bila awak tengok, dia punya indeks ni adalah pecahan. So, 1/3, kuasa 1/3 salingan dia adalah 3, betul? So, pilih, tekan dekat kalkulator, main dengan asas. Okey, awak pilih asas 4. Tengok betul tak kalau 4 kuasa 3 dapat 64? Tengok betul. Maka, tulis dulu 4 kuasa 3 dengan salingan dia. So, kita dah boleh cancel. So, dia akan tinggal 4 je lah dalam kurungan. Lepas tu, 4 kita kuasakan pula dengan 2. Dapat 16 juga. Okey, bentuk ketiga, kan, bentuk yang ketiga sama juga, dia tukar dalam bentuk punca kuasa. So awak kena tahulah macam kita buat tadi, ni senang kan, 64 kuasa 2 punca kuasa 3. Maksudnya bila dia dalam keadaan begini, awak settlekan dulu dalam di bawah punca kuasa ni lah. Maksudnya 64 kuasa 2 dulu dapat 4096, and then terus je punca kuasa 3 dapat 16. Yang 2 terakhir ni senang. Okey, tapi kita banyak pakai yang ni tau. Dalam calculation kita banyak pakai yang ni. Cikgu, benda ni dia tak kisah nak pakai apa-apa kan? Tak kisah. Tapi kalau melibatkan operasi bergabung, dengar, bila melibatkan operasi bergabung yang melibatkan banyak nilai, awak kena pilih, awak kena tukarkan kepada asas terendah. Sebab tu kita akan banyak pakai yang ni. Sebab nanti apa? Sebab dia bergabung dengan asas-asas lain. Sebab indeks tu kita nak kena tambah, indeks tu kita nak kena tolak dan sebagainya. Okey, tak apa, nanti kita tengok soalan. Okey, seterusnya ni pun senang. Ini yang kita dah bincang tadi. Sama juga 64 ni awak puncakan kuasa 3 dulu, kemudian baru kita kuasakan 2. So awak dapati semua keempat-empat bentuk akan memberikan nilai yang sama, iaitu 16. Okey, so kita tengok contoh, tukarkan setiap yang berikut. Ini tukar bentuk je, tak ada masalah, senang. Kalau misalnya kata dia nak bentuk kepada indeks pecahan A kuasa M kuasa 1/N. So dia akan jadi 81. 81 kuasa 2 kuasa 5. 2. Kuasa 3, 2. bang ni 3. 3 ke ya Allah? Ni 3, sorry ni 3 sebab saya dah tarik dia jadi pecah pula. 81 kuasa 3 kuasa 1/2. 1/2 bang, 1/2. Sebab 1/2 dekat bawah. Sebab tu bentuk dia macam ni. A kuasa M kuasa 1/N. Satu lagi bentuk 81 1/2 kuasa 3. 1/2, yes, kuasa 3. Seterusnya yang ni dia akan jadi 27
Kuasa 2 kurungan kena kurungan pasal 1/3. 1/3 kan? Ha. Okey, satu Oh. lagi bentuk 27. 27 1/3. Ah, 1/3. 1/3 Okey, kuasa 2. Dia tukar-tukar bentuk je. Kejap ke dalam, kejap keluar. Macam tu lah. Ikut kepada kehendak soalan. Okey, boleh Kalau yang ni pula dia nak bentuk dalam punca kuasa. So dia akan jadi, sekarang ni dia nak M kat dalam. Maka dia akan jadi 3/4/3. 3/3 kuasa 2 kuasa 2 punca kuasa 5. 3/3. Tak lam. Dia memang sebab. Okey, sekarang ni pula dia tak nak. Dia nak punca kuasa 3 dulu baru kuasa 2. So, awak tulis 3/4/3 punca kuasa 3. Baru kita kuasakan Kuasa 2. macam tu. So, awak daripada cara saya tulis pun awak boleh tengok. Contoh, kalau yang pertama dia nak kuasakan dulu kan. So 4096 saya kuasakan dulu. Baru saya punca kuasa 6. Yang soalan ni dia nak punca dulu baru kuasa. So cara saya tulis punca kuasa 6 4096 baru kuasa dengan 5. Cara pun dah bagi tahu apa yang kena buat dulu. Okey? Boleh Boleh. Okey, seterusnya kita nak hitung nilai pula. Hitung nilai macam tadilah yang saya dah ajar. Saya dah tak habis masa kot bagi kerja. Tinggal ni je. Sabar. Tak payah. Tak payah kasi sendiri. Nak pening pening. Okey. Dia kata hitung nilai setiap sebutan berikut. So dia ada 2 kaedah. Sama juga kalau dia dalam bentuk begini, sama ada awak nak settlekan dulu dia punya punca kuasa baru kuasakan. Ataupun awak nak punca kuasa ataupun awak nak kuasakan dulu baru puncakan. Ikut terpulang ke awak. Dua-dua kaedah boleh pakai. Okey. Dua-dua kaedah boleh pakai. So ikut kesesuaian yang mana awak rasa senang. Perlu ke saya tunjuk? Tak perlu kan? Tak apa. Ni benda yang sama je tadi. Kerja. Tak payah ikut, tak payah. Ramai tak buat. Habis tu bila nak pandai. Kan? Okey, Bukan bila nak pandai, nanti tak pandai-pandai. Senang je bang, ni semua tukar je bentuk. Nak suruh tukar bentuk supaya awak awak familiar dengan bentuk-bentuk. Cuma soalan 3 ni je yang hitung nilai. Yang ni yang saya kata tadi, tolong pakai salingan. Salingan paling senang. Maksudnya contoh soalan 1, bila dia dalam punca kuasa, perkara paling pertama sekali tukar kepada indeks pecahan. 1/3 dah. Dah dapat macam ni, baru tahu salingan apa nak pakai. 3. So aku kuasa 3 dapat 3/3. Ajak kalkulator sabar. Apa tadi? Dah dapat kan tadi? Kuasa 3 dapat 3/3. 7. 7. So 7 kuasa 3 darab 1/3. Ni jalan kerja yang kau kena buat So ni jawapan akhir dia 7. Okey. Yang ni dah senang. Awak just pilih je kuasa 6. Apa kuasa 6 dapat 262,144. And then terus cancel je. Dia punya salingan. Terus dapat jawapan akhir. Okay. So itu 1.2G. Seterusnya 1.2H. 1.2H banyak kan? Tak sikit Paling sikit lah. 1.2H. Tukar je. Tukar bentuk je. Kalau awak rasa banyak, sebab ni benda yang sama, so yang ni tak payah buat. So yang ni benda yang sama, tak payah buat. Okay. Terpulang kalau awak nak buat boleh buat. So yang ni, yang ni. Memang tak percaya kau. Bang, satu lagi saya nak awak buat berhati-hati Jangan tulis 729 5/6. Ini dah bukan indeks. Dia jadi pecahan nombor bercantum. Ya, nombor bercantum. Nombor bercampur. Nombor bercantum. Apa dah? Sama. Bercantum, bercampur. Boleh tak tahulah. Okay, so make sure bila awak tulis asas tu, indeks tu kecilkan lagi. Tulis 729, besarkan sikit asas awak. So indeks dia akan jadi di atas ni 5/6.
So, saya nak setiap kotak ni, adalah 4 kotak buku awak. Hah? 4 kotak kecil lah. Oh. 4 kotak kecil supaya tulisan Ke awak atas ke bawah? tak kisahlah ke atas ke bawah, terpulang lah nak buat sebenarnya. 2 per 2. Tapi saya 2 nak per dalam 2 4 kan. kotak kecil. Kalau awak buat 2 kotak kecil je, saya takut tulisan kau jadi macam ni. Tak muat. Saya 4 kotak kecil ke bawah ke Besar tepi nanti ke? 4 per 4. Oh, 4 bawah per 4 dah ni. cukup. Okey, 4 per 4 saya nak cerita Empat darab 4 Cikgu je saya nak kau. cerita kan. Itu 2 je ke? 2 per 2 je ke? Berapa? Itu 2 per 2 je Ni ke? 2 kali 4. Bang, bila macam 2 ni kali kan 2 ada je 4 tu. kotak. 2 kali 2 lah. 2 4 kali kotak 2. lah maksud saya. 2 kali 2. Ya, 2 kali 2 kan 4. Tak Alah. kecil lah. So maksudnya dia begini kan, ni kan kotak buku kau kan. Kecil Saya je. nak kau tulis besar W 3/7. Wow. Oh, macam tu. Cikgu, saya buat 2 kali 6 cikgu saya tulis besar. Wow. Ya Allah, besarnya tulisan kau. Ikut cara sendiri tu. Agak besar. Kita pernah lah, cuma saya takut, saya sebab tak nak kau pakai 2 kali 1 sebab saya takut nanti tulisan kau jadi macam ni. Abang-abang kau sebelum ni jadi macam ni lah banyaknya. Sebab dia dah melibatkan indeks pecahan, dia dah jadi macam nombor bercampur, dah tak jadi indeks dah. Okey, boleh Okey, ni tentang 1.2H. Boleh. Yes. Seterusnya 1.2I. Wow. Wow. Okey, ni pun sama. Confirm Muhammad ulama. Pakai salingan tu juga. Boleh je. Sama ada awak nak puncakan dulu ataupun awak kuasakan. Okey, banyak kan? Kesian pula kau kan? Tak apa. Saya lagi suka. Siapa apa yang je suka kau. nak buat banyak, Boleh, kau boleh boleh. buat semua. Siapa yang rasa terbeban banyak sangat, kita tengok ni adalah benda yang sama. Apa yang berbeza Okey, kalau macam ni kita buat ni lah BFJ dengan DHL. Okey. Apa tu? Yang buat lah, yang kena buat BFJ dengan DHL. Kalau yang lain rasa nak buat semua, boleh je buat semua, tak ada masalah. Siapa rasa beban? Tak ada Siapa semua. rasa beban? Siapa rasa dia, ya Allah, semua tak faham lagi. Aku rasa beban gila. Tak buat je tu. Saya, kalau boleh buatlah semua kan. Tak ada masalah pun. Okay, so soalan 1 dan soalan 2. Soalan 2 ni dia just tak tengok bentuk-bentuk. Contoh, macam 81 kan. Okay, 6561, let's say lah kita kata kuasa 1. Puncakan kuasa 2. So, tengok kalkulator, betul tak? 6561 punca kuasa 2 dapat 81. Betul? Sekejap. Betul tak? Punca kuasa 2, 6561 Betul. adalah 81. Betul cikgu. Betul. Okay, 3 kuasa berapa dapat 81? Oh, dah nak buat berapa? Kita nak nilai tu di tengah-tengah. So 9 kuasa berapa dapat 1? 81 kuasa berapa dapat 81? Contoh gitulah. Okey. 4. Okay, so itu sahaja. Ada sebarang pertanyaan. Ya. Masa pun dah tamat. So by next week kita dah start ke jadual baru. Korang dah dapat jadual ke belum? Belum. Belum. Okay, kelas kita adalah hari Selasa. Je.